Di sinilah pusat Islam, wilayah pusat di negara Cambodia. Jom kita masuk dalam, kita tengok aktiviti di sini. Di belakang sana, kita ada anak-anak kita. Kita tengok di belakang. Hanya berlantaikan simen sahaja. Itulah keadaan begitu dhaifnya. Kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan yang mengikuti kelas pengajian Iqra, kelas pengajian Al-Quran bersama dengan Maulana dan juga bersama dengan asatizah-asatizah yang didatangkan daripada kampung sekitar. Kanak-kanak di wilayah pusat ini mendalami ilmu Iqra, mendalami ilmu Al-Quran. Hasil daripada sumbangan anda, Iqra diberikan, rehal disediakan, dan juga inilah keadaan tempatnya yang mana masih lagi dalam proses pembinaan. InsyaAllah kita harapkan sumbangan daripada anda dapat membantu memberikan keselesaan kepada anak-anak ini. Masya Allah, comel-comel anak-anak dekat sana bersama dengan Ustaz Imam Muda Ashraf, Duta Khas Jawatan Kuasa Pembinaan Pusat Islam di Pusat Kemboja. Dan saya dengan di studio juga bersama dengan saya ialah pengurus projek Yayasan Ar-Rawdah, Cikgu Azam Khamis, Tuan Muhammad Azam Khamis. Ini topik kita pada hari ini ialah berkenaan infak pembinaan Pusat Islam di Pusat Kemboja. Tu tadi kat tempat itulah, Ustaz. Cikgu, okey. Jadi boleh tak kita cerita sikit apa yang mendorong Yayasan Ar-Rawdah ni nak buat keputusan nak buka pusat dekat sana? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Kemboja ni, dia kata orang Islam ni minoriti. Jadi kita perlukan satu pusat yayasan untuk gerakkan Islam di sana. Sebab anak-anak atau orang Islam di sana tidak ada tempat untuk belajar agama secara khusus. Macam di Malaysia kita ada kecil, ada tadikanya, lepas tu kita pergi sekolah agama, boleh belajar agama di masjid. Tapi tak berlaku di Kemboja. Tahap pengetahuan agama dia orang kat sana tu macam mana? Jadi kebergantungan dia tu menyebabkan dia orang terpaksa keluar negara. Ada yang ke Malaysia, ke Thailand untuk belajar agama. Jadi dengan adanya pusat Islam kita ni, kita buat khusus. Jadi dengan ini anak-anak ni berpeluang datang belajar. Bukan saja anak-anak yang kita buat kelas tahfiz untuk menjadi seorang hafiz yang akan bangun, akan balik ke kampung-kampung kan, duduk di dapat belajar, mengajar di masjid-masjid, jadi imam. Di situ juga anak-anak kecil ni kan datang tempat kita dan belajar tentang asas fardu ain Quran. Ibu-ibu juga berpeluang sebab mereka tak dapat peluang ni di lain selain pada kita sediakan pusat tersebut. Maksudnya mencabarkan nak dapat ilmu agama kat sana bukan senang, dan inilah jihad yayasan lah untuk memastikan anak-anak di sana mendapat ilmu agama. Baik, tadi kita tengok ialah premis je, maksudnya tak siap lagi lah. Tak siap lagi lah. Tapi dah beroperasi dah. Dah beroperasi dah. Okay. Berapa lagi kutipan yang diperlukan? Setakat ni kita dah spend lebih kurang 600,000 yang bangunan yang kita buat tu, dan kita perlukan lagi lebih kurang 2.5 juta untuk menyiapkan bangunan tu. InsyaAllah. Jadi bangunan ni yang kita akan jadikan juga bukan saja sebagai pusat pengajian, kita juga akan jadikan dia pusat dakwah yang akan menyampaikan dakwah-dakwah kepada orang-orang di kawasan itulah pusat ni. Dan kita juga akan jadikan dia sebagai pusat ekonomi, yang mana kita ajar penduduk-penduduk setempat bagaimana nak hidup secara berdikari. Yang mana sekarang yang kita dah jalan lah. Kita buat macam ladang lembu, kita juga buat kilang roti, kita juga dah buat projek sayur, tanaman sayur. Jadi ini semua untuk beri mereka kesempatan belajar untuk teruskan kehidupan di sana lah. Maksudnya untuk membangunkan komuniti lah dari segi ilmu agama dan juga dari segi prasarana dan juga kemampuan berdikari. Okey Ustaz, kadang-kadang orang kata macam ni, tak payahlah nak pergi keluar susah-susah, kat Malaysia pun ramai orang susah kan, baik kita tolong kita aja. Apa kepentingan berinfak pada ummah walaupun bukan dalam negara? Baik, Farah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pusat Islam di Kemboja ni, Yayasan Ar-Rawdah ni, dia bukan bermula di Kemboja, tetapi banyak lagi tempat-tempat yang lain. Dia ada di Medan, dia ada di Kelantan, dia ada di Luk Semawe, banyak tempat-tempat lagi. Bahkan ada sebahagian kita buat kerjasama juga dengan hospital. Macam baru-baru ni di Kemboja itu kita buat kerjasama dengan hospital Selayang. Bawa doktor-doktor ni. Bawa doktor-doktor pergi buat pemeriksaan kesihatan, kena cek anak-anak tu. Kadang-kadang makanan mereka tak seimbang. Dia orang kadang-kadang kita tengok tu dah umur dah lebih kurang anak kita, tapi saiz pada kecil. Makanan dia orang sederhana. Jadi culture di sana dengan culture yang kita tengok di sini mungkin kita rasa sama, tapi sebenarnya berbeza. Kadang kita nak ajar fardu ain, tapi perjuangan mereka untuk makan. Kami bukan ilmu, kami nak makan sebahagiannya. Jadi sebab tu kita kena ada
kesemuanya sekali. Mula-mula kita buat program berupa dakwah. Kan ajar agama, bawa orang pergi mengaji ke sini, hantar sponsor, dia jadi imam pula, dakwah balik penduduk kampung. Tapi kali ini kita terpaksa bagi mereka untuk berdikari. Ada punca pendapatan. Itu yang ada tanam sayur, ada kilang roti, ada kita buat penternakan lembu. Kita bagi gaji kepada pendakwah-pendakwah daripada sumbangan orang di Malaysia. Ini semua satu, kita katakan, satu proses sebab tak banding dengan kita. Kita merdeka tahun 50-an, mereka pun 70-an. Dengan keadaan mereka ramai ahli ulama zaman-zaman dulu mereka dibunuh. Jadi ini mereka baru proses bermula. Jadi mereka memerlukan sandaran. Jadi sandarannya mungkin kita sebahagian daripada yang mereka harapkan. Yelah, dia nak bangun balik. Kat siapa lagi nak minta tolong kalau bukan dengan saudara sendiri? Kita dah kelas cover zero ni. Allah. Bangunan tu sebenarnya kita dah ada, sebenarnya dah berjalan. Dah lebih kurang 80 orang pelajar lelaki. Dah ada dah, pelajar tahfiz. Yang duk standby nak masuk lagi berapa? Ada 120 orang pelajar muslimat, pelajar perempuan. Dah run dah. Dah run. Cuma kita bangunan tu bila kita tengok, orang permintaan tinggi, ramai nak masuk. Pusat ni negeri. Negeri pusat, wilayah pusat. Lebih kurang 40,000 tu. 40,000 penduduk Islam. Dia orang pakat teringin nak masuk. Kita tak boleh nak sponsor semua. Yalah. Ya, dia nak masuk sebab yalah paling kurang anak dia orang dapat makan yang lebih enak daripada di rumah. Paling kurang. Jadi teringin nak masuk tu, kita pun kesian bila mak ayah datang kata nak masuk tapi kita tak ada peruntukan lagi, kita tunggu ada program nak angkat. Jadi bila ada anak bapa angkat nak bagi sponsor baru seorang masuk. Itulah proses yang berjalan daripada Yayasan Raudhah. Masya Allah, satu jihad lah ni orang kata. Bukannya satu kerja yang mudah. Jadi boleh tak kongsikan dengan kami juga kenapa kawasan ini dipilih? Sebab Kemboja tu banyaklah tempat lain kan. Tapi dia ambil kat pusat tu juga. Jadi pusat ni dia terletak macam lebih kurang 5 jam perjalanan daripada Phnom Penh, bandar Kemboja. Jadi memang kawasan pedalaman lah. Jadi kawasan pedalaman ni memang tidak ada kelengkapan untuk dia orang belajar. Jadi kita pilih ini, kita buat pusat Islam ni supaya mereka mendapat pendidikan awal yang baik. Dan seperti Ustaz kata tadi lah, makanan dia orang pun tak cukup. Sebab tu kita buat juga program seperti akikah sepanjang tahun, korban setiap tahun. Supaya apa? Dengan akikah yang tuan-tuan bagi ni, bagi kita biasa. Tapi dia orang inilah sumber makanan untuk melengkapkan pemakanan yang baik bagi mereka. Jadi itulah kita buat korban, dan begitu juga kami buat program anak angkat. Orang-orang Malaysia dia ambil sponsor seorang pelajar. Kami ada lebih kurang 200 sekarang ni. So ada profil lah, kita tengoklah muka mana. Saya badan angkat. Saya badan angkat. Muka ni macam muka anak aku. Kesian aku tengok. Naklah aku sponsor. Siapa nak bagi? Kita sponsor seorang sebulan RM100 seorang. Allah, boleh sangatlah RM100. Ya, boleh sangat. Sangat. Ya Allah. So macam mana kami nak hubungi? Dia nak cerita panjang, senang tengok kat bawah tu. Print screen dan tuan-tuan ambil peluang sama-sama. Tuan-tuan tengok nombor akaun di situ, tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon sekiranya nak dapat maklumat dengan lebih detail. InsyaAllah sama-sama kita membantu. Dan macam disebut tadi oleh Cikgu Azam tadi, kita ada 2 wilayah besar dekat Kemboja. Satu Phnom Penh, satu Siem Reap. Biasa orang akan pergi Kampung Cham, tapi ada negeri yang berada di tengah-tengah yang mungkin tidak mendapat perhatian, iaitu Pursat. Dia ada Batambong, dia ada Pursat. Sebab itu kita duduk di Pursat. Sebab dia seolah-olah macam dia ramai orang Islam, dia tak mendapat perhatian. Ya. So kira ini antara organisasi yang pertama lah yang dekat situ yang membantu masyarakat Islam kat Pursat ni. Dia ramai organisasi sebenarnya datang daripada pelbagai latar belakang terutama daripada Malaysia juga. Tetapi ada pusat-pusat tertentu, kebanyakan fokus banyak kepada Kampung Cham. Tapi kita 5 jam daripada Phnom Penh tu pergi ke pusat yang agak jauh ke atas. Jadi kita katakan kalau di situ di pusat ni kita lah salah satu institusi yang diiktiraf oleh Mufti Pusat. Sebab dia ada Mufti negeri-negeri, Mufti Batambong. Baru ni kita buat program Farah dengan Mufti Batambong. Kita syahadahkan satu kampung. Masya Allah. Siapa sangka dengan daging korban yang kita buat, tiba-tiba orang kampung susah, dia makan daging korban, daging pun sangat bernilai. Kita tak sangka, kita buat korban macam biasa. Saya pergi sebalik, raya korban hari itu pergi. Kali ni baru balik ni minggu lepas. Pergi sekali lagi sebab satu kampung masuk Islam. Masya Allah. Jadi kita pergi itu bukan sebab kita pendakwah-pendakwah di tempatan sana, tapi
penyumbang-penyumbang yang memberikan duit Moga Allah ringgit. terimalah kita punya infak. Bayangkan kita rasa keluar duit tu tak berapa banyak lah kan. Yang penyumbang tu berapa serendah RM50 pun boleh kan. Jadi bayangkanlah satu kampung masuk Islam. Antara lain sebab sumbangan apa yang kita berikan melalui pendekatan ni. Jadi okey, kalaulah ada satu pengalaman ataupun cerita yang tak dapat dilupakan yang boleh memberi inspirasi untuk kita terus membantu, apakah cerita tu secara ringkas cikgu? Ustaz. Ustaz dah pergilah. Kalau tengok tu memang kesan lah. Saya macam-macam cerita, nak cerita perjalanan susah, jalan kereta pun kenderaan yang susah. Tapi saya simple je saya nak sebut. Kita masak kari, mereka berebut. Sebab mereka makan nasi putih dengan ikan kering. Oh, ya Allah. Hampir itulah makanan mereka harian. Dan mereka tetap bergembira dengan makanan tersebut. Siap bungkus bagi kat kita, lagi suruh kita buat balik. Tapi saya nak bagi tahu sebab mereka rasa itu makanan yang enak bagi mereka. Yeah. Ikan kering special lah. Special cara dia orang lah. Kan? Tapi itu makanan harian. Jadi pengalaman dengan orang-orang di situ, pelajar-pelajar, anak-anak yang rasa seronok untuk belajar tahfiz. Duduk di situ sebab walaupun lantainya, saya daripada kecil duduk tahfiz. Tapi lantai tak ada lantai macam ni. Kita buat sikit-sikit, step by step. Kita buat lantai, baru ada lantai, belum bubuh tiles, belum bubuh apa lagi. Tapi dia orang okey dah. Pagi petang, bangun 3 pagi. Ya, ada satu madrasah belah orang perempuan tu bumbung tak ada. Tapi tak pernah stop, 3:30 pagi bangun akan tahajud. Masya Allah. Dan kita pun pesan kepada anak-anak tu, tolonglah doakan kepada penyumbang-penyumbang. Semoga diorang dapatkan kebaikan. Ada yang sakit disedekah ni kerana dia nak hilangkan kesakitan. Allah sebut, kan? Hadis sebut tentang hilangkan kesakitan. Ada orang yang berdosa, dia memberikan sumbangan kerana dia ingat boleh menghapuskan dosa. Suruh pelajar muslimat tahfiz-tahfiznya, hafizah-hafizah ni, doalah di bawah bumbung awan. Tak ada apa-apa. Tapi mereka tak pernah stop. Setiap malam 3:30 pagi bangun sampai subuh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pada para penonton dapatkan maklumat di Kecil TV, rakamkan sesegera mungkin dan terus berikan bantuan sekarang. Jazak. Gotong royong, kita gotong royong untuk membina InsyaAllah. Islam di sana, insyaAllah. Ni gotong royong yang paling mudah lah. Cikgu ni atas katil je boleh tekan dah kan. Habis senam ni gotong royong. InsyaAllah. Cikgu, Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu kerana beri peluang ni pada kami. Para penonton, jangan lepaskan peluang ni hari Jumaat. Ambil peluang cepat-cepat. Transfer lah ni juga. Kita rehat seketika.